Hai, Assalamualaikum kepada Dr. Junaina binti Muhammad Isa. Saya Aisyah Nabila binti Muhammad Yazid, pelajar perkembangan dan pembelajaran pelajar KPP 304. 3014 kumpulan M ingin membentangkan hasil kajian saya. Hari ini saya nak share tentang jurnal yang saya kaji sendiri iaitu jurnal sosioekonomi, keluarga sebagai faktor pendorong gejala gangsterisme, murid India pendidikan moral di sekolah menengah. Pengenalan. Pertama sekali, jurnal ini ditulis oleh 3 orang penulis iaitu Ketan Marimoto dari Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Edu Chelin Malayam dari Pusat Pengajian Pendidikan dan Sains Sosial Kolej Universiti Veritas BSc Malaysia dan Sukadari dari Fakulti Sains Sosial Universiti PGRI Yogyakarta. Kajian ini bertujuan untuk meninjau hubungan taraf sosioekonomi keluarga yang mendorong gejala gangsterisme dalam kalangan murid India pendidikan moral sekolah menengah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mereka melaksanakan kajian ini dengan menggunakan reka bentuk kajian tinjauan dengan menggunakan instrumen soal selidik Inventory of Parent and Peer Attachment IPPA dengan melibatkan seramai 234 responden melalui teknik persampelan. Hasil tinjauan kemudian dianalisis semula dan disokong melalui hasil data latar belakang keluarga responden yang terdiri daripada pelajar. Kajian ini membuktikan bahawa kecenderungan murid India pendidikan moral untuk melibatkan diri dalam gejala gangsterisme memang jelas disebabkan beberapa kepincangan yang wujud dalam aspek taraf sosioekonomi keluarga kaum India. Gejala gangsterisme yang berlaku dalam kalangan remaja seharusnya ditangani dalam perspektif yang lain. Perubahan dan transformasi sosial dari aspek taraf sosioekonomi keluarga seharus diperkukuhkan supaya masyarakat minoriti ini menjadi lebih berdisiplin serta dapat mengatasi belenggu kemiskinan dan menjauhi diri mereka daripada segala gejala antisosial. Objektif kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sosioekonomi keluarga sebagai faktor pendorong gejala gangsterisme murid India pendidikan moral di sekolah menengah. Yang pertama, mengenal pasti persekitaran sosial tempat tinggal dalam kalangan murid India dalam gejala gangsterisme. Yang kedua, mengenal pasti pendapatan seisi keluarga dalam kalangan murid India dalam gejala gangsterisme. Yang ketiga, mengenal pasti tahap pendidikan ibu bapa dalam kalangan murid India dalam gejala gangsterisme. Yang keempat, menganalisis institusi kekeluargaan dalam kalangan murid India dalam gejala gangsterisme. Yang kelima, menganalisis statistik dominan diri remaja dalam kalangan murid India dalam gejala gangsterisme. Dan yang keenam, menganalisis faktor pengaruh rakan sebaya mempengaruhi pelibatan diri murid India dalam gejala gangsterisme. Kajian ini membuktikan bahawa terdapat hubungan signifikan di antara taraf sosioekonomi keluarga dengan pelibatan diri murid India pendidikan moral dalam gejala gangsterisme. Hasil dapatan kajian penyelidik berserta sorotan kajian lepas membuktikan bahawa belenggu taraf sosioekonomi keluarga TSK, keretakan institusi kekeluargaan, IK dan kebutuhan peluang pendidikan sesuatu masyarakat minoriti merupakan faktor-faktor penyebab utama bagi perangsangan tindak balas keganasan menerusi gejala gangsterisme. Manakala tuduhan kegagalan mata pelajaran pendidikan moral untuk menerapkan nilai-nilai moral adalah suatu tomahan yang tidak benar, tidak berasas serta tidak dapat dibuktikan menerusi kajian penyelidik ini, Nadarajan Tambur 2019. Disebabkan belenggu taraf sosioekonomi keluarga TSK, remaja daripada masyarakat minoriti ini telah kehilangan pedoman hidup lalu melibatkan diri dalam pelbagai gejala antisosial. Fenomena ini telah menyebabkan keruntuhan moral serta akhlak dalam kalangan murid India pendidikan moral di sekolah menengah kebangsaan. Dalam kajian ini menunjukkan bahawa taraf ekonomi amat penting dalam membentuk pendidikan pelajar. Oleh itu, melalui kajian ini, sekolah boleh membantu mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan lebih menyokong untuk pelajar dan guru. Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam jurnal ini, antaranya ialah teori pembelajaran sosial Albert Bandura 1977-34. Masalah ini perlu ditangani dengan kadar segera disebabkan murid-murid yang menghadiri sekolah banyak membawa nilai-nilai kekeluargaan dan persekitaran yang negatif. Yang kedua, teori hierarki keperluan Abraham Maslow 1943 yang ke-35 mula menyatakan bahawa kekurangan duit saku dan keperluan asas diri PSK merancangkan lagi pelibatan remaja dalam gejala gangsterisme. Yang ketiga, teori pembentukan moral Colbert 1969 yang ke-20 yang menyatakan bahawa murid-murid yang tidak mempunyai kematangan moral mudah terjerumus dalam pelbagai jenis gejala antisosial. Kesimpulannya, terdapat pelbagai perkara yang saya pelajari sepanjang menyelidiki kajian jurnal ini. Antaranya, faktor utama berlakunya perangsangan tindak balas keganasan menerusi gejala gangsterisme ialah keretakan institusi kekeluargaan IK dan kebuntuan peluang pendidikan sesuatu masyarakat minoriti. Menurut Denison Jaya Surya dalam Janaki Raman 2010-37, ramai murid India pendidikan moral yang bermastautin di persekitaran bandaraya mengalami belenggu taraf sosioekonomi keluarga TSK serta mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya Deviant PRS. Mereka untuk melibatkan diri dalam gejala gangsterisme. Di samping itu, kecenderungan murid India pendidikan moral untuk melibatkan diri dalam gejala gangsterisme memang jelas disebabkan beberapa kepincangan yang wujud dalam aspek taraf sosioekonomi keluarga kaum India.
Setelah Kugas ITAL 2015-8 tuntasnya pengkaji menyatakan bahawa kajian ini telah membuka satu pemikiran baru kepada semua stakeholders pendidikan moral, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, guru-guru pendidikan moral, para ibu bapa, pihak NGO dan orang perseorangan bahawasanya gejala gangsterisme yang berlaku dalam kalangan remaja khususnya murid India, pendidikan moral di sekolah menengah kebangsaan seharusnya ditangani dalam perspektif yang lain. Mereka juga menyatakan bahawa perubahan dan transformasi sosial dari aspek taraf sosioekonomi keluarga seharusnya diperkukuhkan supaya masyarakat minoriti ini menjadi lebih berdisiplin serta dapat mengatasi belenggu kemiskinan dan menjauhi diri mereka daripada segala gejala antisosial. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.